الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, takwa adalah kemuncak di dalam kehidupan untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Oleh itu saya wasiat kepada diri saya sendiri dan ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dalam semua bentuk dan corak hidup kita. Apa sahaja yang kita buat, kita kecek, kita niat zahir dan batin kita mesti berdasar, berlandas kepada takwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan takwa yang selalu kita pasal di dalam hidup kita sebagai seorang Muslim yang berpendirian tegak dan menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, Allah sengaja pilih kita sebagai seorang Muslim. Allah pilih kita dengan kita beragama Islam, kita reda Allah dan kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala redai kita. Titik tolak daripada seorang Muslim inilah setiap orang dia kena faham dan mengerti apakah arti dia menganut Islam ataupun duduk di dalam Islam. Setiap orang mesti patna hidup dia dengan pelbagai dan cara untuk sampai kepada tujuan dan matlamat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang Muslim mundur duduk di tempat tulah dengan dia tidak patna ataupun maju ke hadapan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada perut ibu, daripada tempat yang sempit kepada tempat yang luas, boleh kita bebas dalam lingkungan agama. Maka ini adalah peluang keemasan bagi kita. Semasa kita berada di dunia inilah tempat yang Allah Ta'ala beri kita hidup sementara sebelum daripada kita nak pindah ke alam kubur dan alam akhirat. Kita sudah pun mari dah daripada alam roh dan alam perut ibu. Dua alam yang lepas Allah Ta'ala takwi kita ingat, takwi kita fikir pada masa tu, tapi Allah jadi kita mari fikir, mari reti, mari pilih pendirian kita
semasa kita berada di atas muka dunia, bermula daripada aqil baligh sampainya umur kita, maka disitulah dikira dosa pahala, ataupun dengan satu istilah lagi dinamakan kita sebagai seorang mukallaf. Siapa ke kita hembuh nafas terakhir, iaitunya siapa ke kita mati. Setiap orang kena bawa diri dia masing-masing. Walaupun di atas muka dunia kita kena duk tupai pengajian, berilmu, dan kita kena kaji untuk diri kita sendiri selamat dunia dan akhirat dengan berbagai sifat yang mulia, sebagai seorang yang faham cara hidup dan faham agama dengan betul, beriman yang kuat, beramal yang berterusan, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah. Inilah yang dikatakan sebagai rukun hidup. Kalaulah selalu kita bila rukun Islam, rukun iman, tapi rukun hidup kita merangkumi semua yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan Nabi SAW buat contoh kepada kita, serta pesan-pesan daripada Nabi, para sahabat, golongan-golongan as-salafus salih, para ulama dan sebagainya, nak jadi semua tiap-tiap orang tu jadi hamba yang sebenar kepada Allah, supaya hidup kita ni diredai oleh Allah dan kita selamat dunia akhirat. Ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, memang setiap orang ada mauqif, ada จุดยืนที่แน่นอน tiap orang dia boleh bawa diri dia mengikut apa yang dia percaya dan dia yakin katanya hak dia bawa tu adalah molek. Tapi neraca, kelo, timenge yang akan menjadi tua ciwat ataupun untuk nak pergi timai, nak pergi betul, adalah duduk di Allah dan Rasulnya. Siapa yang amal buat i'tiqad, pegang yang betul dengan landasan peraturan suruhan yang diaturkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka orang itu betul lah. Tapi kalau sekiranya sebalik pada tu, orang yang buat tak serupa dengan hak Allah dan hak Rasul, maka tidak dikira hidup dia betul dengan ajaran Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala firman wayak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Wahai Muhammad, hendaklah engkau berpegang teguh dengan wahyu yang disampaikan kepadamu, iaitunya Al-Quran, innaka ala siratim mustaqim, kerana engkau berada di atas jalan yang lurus. Dan kita juga setiap hari minta di dalam semaya kita dan luar semaya kita, ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah jalan yang betul dan yang benar, yang lurus kepada kami. Memang menjadi satu kenyataan dalam kehidupan setiap orang Muslim nak kepada kebaikan, sahih, betul dan lurus. Jadi duduk di kita sendiri. Saya ingin sebut di dalam khutbah yang pertama ini, iaitunya hidup kita sendiri yang membentuknya, sama ada baik ataupun tak baik. Tidak ada orang yang lebih daripada diri kita sendiri untuk nak pergi taksincai dan untuk nak buat keputusan. Semuanya duduk di kita, dan hendaklah setiap orang Muslim minta sokmo dengan Allah
supaya dia menjadi orang yang cerdik, bijak dan duduk di atas jalan yang betul. Nabi SAW mengajar satu doa kepada kita supaya kita selalu minta, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Wahai Allah, berikanlah kepadaku kecerdikan yang ada pada diri aku. Nabi suruh kita pakat minta, nak jadi kita ni orang cerdik. Dan memang saya yakin tidak ada siapa yang mengaku dan boleh terima orang kata kepada dia bodoh. Ramai dah dengan perkataan mung bodoh. Semua orang yang nak orang puji dia, katanya dia cerdik, dia bijak, dia pandai. Maka Nabi ngajar kepada kita, Allahumma alhimni rushdi. Wahai Allah, ilhamkanlah kepada aku kecerdikan yang ada pada diri aku, jadikanlah aku ni cerdik sungguh. Wa a'idhni min syarri nafsi, dan lindungilah diri aku daripada kejahatan nafsu aku. Sebab nafsu inilah yang ada pada diri kita setiap orang ni memesongkan kita. Wak jadi kita sesak, geleweng, bukan kecerdikan, tapi kebodohan yang ada pada setiap orang, campur dengan nafsu dan campur lagi dengan syaitan yang sentiasa goda dan hasut manusia supaya hanhe gelecoh, tergelincir daripada jalan yang betul. Sebab itulah setiap orang kena ada cutยืน ที่มั่นคง. Setiap orang mesti bawa diri kepada jalan yang lurus, yang betul. Apatah lagi orang-orang yang faham dengan tiga perkara yang ingin saya sebut, bukannya hadis, tapi tengok di dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Dia katanya kita selalunya baca alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Dalam sebuah buku tu dia katanya kita ambil huruf hak supa-supa tapi titik dia tak supa. Iaitunya jim, ha, kha. Dia mari susun jadi jumlah dalam bahasa Arab. Iaitunya at-tajalla ila, at-tahalla bi, dan at-tahalla an. Ni istilah dalam bahasa Arab bagi orang yang belajar bahasa Arab. Dia akan tahu katanya jim, ha, kha memberi arti kalau sekiranya kita mari susung, iaitunya at-tajalla ila, iaitunya ทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาตัวเองไปสู่จุดหมายที่เขาได้วางไว้ at-tahalla bi, iaitunya bil khuluqil karimah, iaitunya seseorangคนหนึ่งมีจรรยามารยาทที่งดงาม at-tahalla an, iaitunya anir radhilah, คนหนึ่งห่างไกลจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเขา Bila kita susung jim, ha, kha, saya yakin bahawa kita semua nak patana dalam hidup. Kita semua nak guna kebaikan yang ada di dalam ilmu agama dan ilmu cariat tham kunatham. Mari kita guna di dalam hidup supaya kita menjadi seorang yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Dan kita jangan lupa bahawa kita kena kacap, kena buat perkara-perkara yang tak baik yang ada pada diri kita, terutama sekali perangai-perangai yang tak baik, akhlak yang hina, yang huduh. Orang akan boleh baca apabila kita bergaul sesama manusia, maka orang akan boleh baca diri kita, supaya juga dengan kita baca orang tu pasal mana, orang ni pasal mana. Selalunya kita dengar
Orang-orang yang memuji, dia katanya orang tu baik, orang tu berjuru, orang tu kuang-kuang, orang tu gitu dan begini. Ada juga kita mendengar orang royak kepada kita, orang tu payah basa, orang tu bengih, orang tu payah berubah. Kalaulah kita mendengar daripada orang duk royak orang lain kepada kita, orang tu dan orang ni, saya nak seru di dalam khutbah yang pertama pada hari ni, marilah kita tanya diri kita, macam mana kita? Kita ni pasal payah ke pasal mudah? Kita pasal luah pandangan, luah pemikiran, ataupun kita spek pemikiran? Nabi sebut di dalam satu hadisnya, Allah Ta'ala kasih kepada hamba adanya 2-3 perkara. Al-ghani, al-khafi, at-taqi, as-sahal. 4 perkara yang Nabi sebut Allah Ta'ala sangat kasih dan cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, yang mudah bicara. Maknanya orang riap ngai. Orang yang buat apa-apa tak ada nak show, tak ada nak sedang depan orang, tapi dia buat dengan ikhlas hati. Dan yang keempat, orang yang murah hati, orang yang kaya raya, bukan saja dengan harta benda, tapi hati dia ramruai dengan kebaikan. Itulah yang saya pesan kepada ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan dengan apa yang disajikan kepada kita di dalam khutbah pada hari ini menjadi suatu hidangan yang boleh kita guna dan boleh kita amal, serta kita menjadi orang mulia di hadapan Allah ataupun di sisi Allah dan sesama manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, takwa adalah sepenting-penting perkara dalam hidup. Selepas daripada wasiat supaya kita semua dan termasuknya diri saya sendiri bertakwa kepada Allah, ingin saya sebut di dalam khutbah yang kedua pada hari ini hubungnya dengan satu perkataan yang Nabi banyak sebut di dalam hidupnya, iaitunya perkataan ummati. Ummati artinya umatku. Kalaulah kita gambar sekarang ni, orang-orang buat, orang-orang letak cahaya kepada pemimpin, iaitunyaผู้นำที่มีหัวใจ iaitunya ประชาชนอยู่ในหัวใจของเขา tapi Nabi SAW lebih daripada ประชาชน pada mana-mana masa, mana-mana tempat.
Nabi sebut perkataan ummati, iaitunya umatku. Walaupun dia tak ada sebut seorang demi seorang, tapi umumnya dengan perkataan ummati meliputi semua umat dia yang bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Termasuknya kita. Nabi pesan supaya menjadi semangat kepada kita semua, basyir hadhil ummah bis sana'i war rif'ah. Nabi pesan kepada kita, beri berita gembiralah kepada umat ini dengan ketinggian dan kemuliaan. Nabi tak saya tengok umat dia mundur lalang, tak saya tengok umat dia terkebelakangi. Berarti Nabi ingin melihat umat dia patna, umat dia maju, umat dia pergi ke hadapan. Sama ada urusan dunia, lebih-lebih lagi urusan cara hidup untuk menuju ke alam akhirat. Ikhwah yang dikasihi sekalian, dunia Allah Ta'ala bagi kepada kita semua, setiap orang pakat jawab pensi yang dia bukan, iaitunya sementara. Kita hidup hanya satu cebis daripada umur kita, mula daripada lahir sampai ke kita mati. Tapi hakikat yang sebenar Allah Ta'ala beri dunia ni, orang yang sudah pun meninggal dunia pakat nak kelik ke dunia semula. Sama ada orang baik maupun orang tidak baik, termasuknya orang Muslim dan orang kafir, pakat nak kelik ke dunia semula, nak kelik ke dunia semula. Saya ingin sebut contoh sebagai satu ayat, karakter ayat di dalam surah Asy-Syu'ara yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan orang kafir. Lau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau sekiranya kami dapat kembali semula ke dunia, nescaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang kafir yang sudah mati dan mereka akan mati, semuanya nak klik kepada dunia, nak beriman. Apatah lagi bagi orang-orang yang berjuang Islam, orang yang menegakkan agama Islam di atas muka bumi, terutama sekali orang-orang yang mati syahid. Bila dia melihat nikmat yang banyak dan lumayan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, dia minta ketika duduk di dalam kubur. Dan ada sebahagian hadis katanya, apabila sampai di akhirat, dia tengok tempat yang dia nak duduk di dalam syurga, Masya Allah, dia minta supaya Allah Ta'ala kembalikannya kelik ke dunia semula. Dia nak mati syahid, dia nak mati, dia nak perang, dia nak mati, dia nak perang sampai 10 kali, dia nak mati di medan peperangan demi untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi dan nak jaganya tanah air yang tercinta. Sebab itulah ikhwah yang dikasihi sekalian, ingin saya sebut sebagai cebis orang-orang Islam kita yang mati di Gaza ataupun mati di mana sahaja. Kita yakin bahawa mereka niat baik dengan Allah dan niat baik untuk menegakkan kebaikan di atas muka bumi. Sama ada orang tu orang yang berjuang dengan senjata ataupun orang yang menjadi rakyat biasa, tapi hati dia memang menjadi orang yang hati bersih. Dikira mati mereka adalah mati syahid. Allah Ta'ala lah yang akan bicara ataupun kira dengan mereka kematian mereka sampai ke mereka boleh duduk di alam akhirat dengan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi, iaitunya syurga. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, kita kalaulah ingin saya sebut di sini agaknya tidak salah, sebab ia adalah menjadi suatu ajaran Islam yang Nabi sebut sesiapa yang mati tidak pernah berperang dan tidak pernah niat di dalam hati dia untuk berperang, maka orang itu adalah mati serupa dengan jahiliah.
Man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazw mata ala syu'batin minan nifaq. Yang saya terjemuh pada awal tadi. Berarti orang Islam semua dia adanya mauqif cut yun ti nenon. Iaitunya dia nak hidup mulia di atas muka dunia dan dia nak mati mulia, lebih mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitunya mati syahid. Sebab itulah bila kita perhati, saya tengok dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama pada zaman dahulu, dia tulisnya orang-orang Islam kita bangun pada waktu malam. Waktu orang-orang duk tidur belaka, munajat Allah Subhanahu wa taala dengan solatnya, baca Qurannya, dengan doanya. Sujud lama, rokok lama. Sebahagian daripada doa-doa orang-orang pada zaman dahulu dan zaman sekarang, iaitunya Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Wahai Allah, berikanlah kepada kami dapat mati syahid di jalanmu. Tapi Allah Ta'ala janji di dalam Quran, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah hanya pilih beberapa orang sahaja di kalangan kamu yang akan mati syahid. Bukan semua orang pratana สิ่งที่เขาปรารถนานั้นเป็นความจริง tapi apabila kita niat ikhlas, betul-betul kita niat lillahi ta'ala, kita akan dicatat dan ditulis sebagai orang yang mati mulia di sisi Allah. Ingin saya sebut juga, cuba kita perhati Khalid bin Al-Walid yang menjadi penglima perang di zaman Nabi, dan selepas daripada Nabi mati pun dia masih lagi duk jadi penglima perang. Khalid bin Al-Walid mengikut di dalam sejarah katanya sejeka pun tak ada dalam tubuh dia yang tidak ada paruk. Semuanya paruk pedang dan paruk yang luka parah. Tapi Allah Ta'ala tidak pilih Khalid sebagai orang yang mati syahid. Dia mati di atas tikar, mati atas katil. Sebahagian daripada sahabat yang ziarah Khalid, ketika dia nak mati, Khalid kecek, royak kepada sahabat setengah-setengah orang. Dia katanya, aku mati supaya mati seekor hema dan leguk. Aku duk bercita-cita nak mati syahid, tapi Allah Ta'ala tak pilih aku mati syahid. Sebab itulah ikhwah yang dikasihi sekalian, kita yakin bahawa setiap yang bernyawa akan merasai mati. Maka dengan kematian yang mulia dah, kita anggap sebagai satu nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala pilih saudara-saudara kita yang berada di Gaza pada sekarang ni, dibom, dibunuh, dibedil, ditembak tiap-tiap hari. Sama ada lelaki, perempuan, orang tua, orang dan budak sebagainya. Mereka itu adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan ikut sama dengan mereka, seperti mana doa yang kita baca ketika kita ziarah kubur. Cuba kita perhati doa yang kita baca ketika kita jijak tanah kubur. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera kepada kamu semua wahai orang-orang yang duduk di dalam kubur di kalangan orang-orang mukminin. Antumus sabiqun. Kamu sudah pun pergi wahai orang-orang mati. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan kami juga orang yang ziarah kubur ni akan pergi mengikut kamu juga sikit lagi. Berarti kita dengan orang-orang yang sudah pun mati tidak ada putus. Bukan putus hubungan. Kita selalunya berdoa kepada orang-orang yang beriman, orang yang sudah pun mati dan orang yang masih hidup. Seperti mana yang Nabi ajar kepada kita, Allah Ta'ala ajar kepada kita, supaya kita irak kasih sayang dan rasanya ความเป็นหนึ่งเดียวของมุสลิมทั่วโลก walaupun kecek berlainan bahasa dan berbilah bangsa. Saya pesan kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita hidup mulia di dunia dan marilah kita menjadi seorang yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala memilih kita sebagai hamba-Nya yang akan menduduki syurga. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ahlikil yahud al makirin al zalimin al haqidin ya rabbal alamin. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma khudhum akhdha azizin muqtadir ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.